الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Pertama sekali, terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Cikgu, Lijatan Kuasa Masjid, Ahli Qaryah, Tuan Imam, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita duduk dalam rumah Allah ini dalam keadaan kita solat maghrib secara berjamaah, dan juga kita dituruti dengan kita menghadiri salah satu majlis ilmu Taman-Taman Syurga, yang mana sahabat tahun, tiap tahun bila masuk saja bulan Rejab ini, ada cerita tentang bagaimana peristiwa besar, peristiwa agung tentang Isra wal Mi'raj yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara poin-poin besar yang saya akan kongsi pada malam ini. Mungkin kalian ataupun sidang jemaah sudah mengetahuinya, tetapi peringatan demi peringatan bagi orang mukmin ini sangat penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Walaupun kadang-kadang benda tu kita dah tahu, tapi benda tu dia nak kena selalu peringat. Kita ni rajin lupa, nak kena peringat selalu. Bahkan dalam konteks kita, apabila kita membahaskan ayat ataupun berkaitan dengan pengisahan Isra al-Mi'raj ini, maka kita nak bagi kena dengan peristiwa yang 1400 tahun telah berlaku itu, nak kena dengan kehidupan kita pada hari ini. Ya, nak menghidupkan Isra dan Mi'raj itu dalam kehidupan kita, supaya kita boleh contoh dan kita boleh ambil hikmah yang ada di sebalik peristiwa Isra dan Mi'raj. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat dalam ilmu sirah, ya, tidak dapat tidak, apabila kita sebut tentang Isra dan Mi'raj, satu ilmu yang perlu untuk kita cuburi, satu ilmu yang perlu untuk kita kupas. Bahkan ini salah satu syarat untuk menjadi salah seorang daripada graduan syariah dan usuluddin. Dia mesti kena mengaji fiqhus sirah, sains sejarah Islam. Mesti. Ya, anak-anak kita yang dihantar belajar di Al-Azhar di Mesir, ada belajar di Yaman, ada belajar di Jordan dan sebagainya, ataupun di dalam Malaysia sekalipun, kalau nak lulus takhasus ataupun bidang syariah ataupun usuluddin, dia mesti kena mengaji fiqhus sirah. Ya, supaya keseimbangan ilmu dia tentang Islam itu maknanya seimbang. Dia bukan belajar dalam ilmu fiqh saja, dia bukan dalam ilmu akidah saja, dia juga kena belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ilmu sirah, kalau kita lihat, seumpama seperti dalam kitab Fiqhus Sirah yang disusun oleh Sa'id Ramadan Al-Buti, begitu juga Syekh Al-Ghazali dalam kitab Fiqhus Sirah, begitu juga dalam kitab yang disusun oleh Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah dalam kitab sirahnya, bahkan kitab mutaakhirin kita, ya, kitab mutaakhirin, kitab kontemporari, dalam bahasa Arab dia mu'assirin. Yang terkini ini iaitu kitab yang banyak para asatizah kita berkongsi,
di meja-meja kuliah yang bernama Sirah Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Safiur Rahman Mubarakfuri. Dalam satu bab ilmu sirah, ya, yang disebut sebagai Amul Hazan, ya, iaitu tahun kesedihan. Tuan-tuan, sebelum kita nak cerita tentang Isra dan Mi'raj ini, suka kita nak kena tengok dulu pasal apa Allah bagi Isra Mi'raj ni kat Nabi. Kita nak kena tintik akal kita. Kenapa Allah bagi peristiwa Isra Mi'raj ni dekat Nabi SAW? Pasal apa tak awal lagi? Pasal apa pada umur 40 tahun Allah tak bagi Isra Mi'raj kat Nabi? Kan lagi muda, awal dapat perintah salat dekat Nabi dan para umatnya. Kenapa setelah mana berlakunya Amul Hazan, hari penuh kesedihan, banyak benda-benda yang Allah berikan ujian dan dugaan kepada Nabi SAW sebelum mendapat satu hadiah yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Kita boleh tengok dalam riwayat Ibnu Ishaq bagaimana pernah terjadi kepada Utbah bin Rabi'ah, ya, ketika mana dia seorang lelaki musyrikin Mekah berjumpa dengan Nabi, dia buat rundingan dengan Nabi. Dia buat rundingan. Ya, dia kata apa? Muhammad, ya, Utbah bin Rabi'ah ni salah seorang di antara tokoh pemimpin besar di kalangan musyrik Mekah. Ya, dia hantar satu rombongan, dia mengetuainya, dia buat satu rundingan dekat Nabi. Muhammad, dengar sini aku nak bagi tahu kat hang. Dengar sini aku nak bagi tahu dekat hang, Muhammad. Ya, kalaulah hang nak segala jawatan yang paling tinggi dekat Mekah ini, syaratnya kerja dakwah hang ni tolong berhenti. Syaratnya Islam yang hang sebar ini tolong berhenti. Syaratnya yang hang mengatakan bahawa kepercayaan kami ini kepercayaan yang sesat dan sebagainya, tolong berhenti. Kalau jawatan yang hang nak, kami boleh sediakan. Ni Utbah bin Rabi'ah bagi tahu macam tu dekat Nabi. Yang kedua, Muhammad, kalau hang tak mau jawatan, kalau hang nak wanita yang paling cantik yang hang berkenan dekat bumi Mekah ni, kami boleh cari dan bagi dekat hang. Syarat, berhenti kerja dakwah, berhenti menyesatkan kami. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, sehingga kan Nabi mendengar rundingan itu, tawaran demi tawaran yang diberikan Utbah bin Rabi'ah. Bila Nabi kata, apa lagi tawaran daripada hang kepada aku? Apa lagi? Aku nak dengar. Ini sifat pemimpin, bukan turiskan. Dengar dulu pandangan orang. Dengar dulu orang yang berbeza pandangan dengan dia. Dengar. Ini Islam ajak, ini sikap pemimpin. Bila mendengar, Nabi tanya dia, habis dah ke hang nak bagi tawaran dekat aku ni? Kemudian Nabi membaca satu ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Fussilat ayat 13, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Nabi baca Al-Quran ni kepada dia, maka jika mereka berpaling, katakanlah, aku telah memperingatkan kepada kamu akan sesuatu bencana yang sama telah menimpa kepada kaum Samud ataupun kaum Samud pada kaum-kaum yang sebelumnya. Nabi baca Al-Quran ni peringat dekat dia. Hampa nak kena macam kaum Samud ke? Nah, Nabi dah utus pada kaum mereka, para anbiya sudah ajak, sudah perjuangkan Islam. Hampa pergi cari selain daripada Islam sebagai kepercayaan kalian. Hampa nak jadi macam kaum Samud ke? Macam tu mafhum dia lebih kurang. Kemudian apabila Nabi baca ayat ni, Utbah bin Rabi'ah dia takut. Tuan-tuan, tu tahu tak beriman ni. Tapi ucapan Nabi, tuan-tuan, ucapan yang mustajab. Ucapan Nabi, ucapan bila Nabi berdoa walaupun mereka tidak beriman, mereka takut. Mereka biar betul Ustaz. Ya. Dan ini terjadi kepada anak Abu Jahal. Ketika mana anak Abu Jahal, tuan-tuan, dia datang kepada Nabi, dia mengungkapkan ucapan-ucapan yang kesat kepada Nabi. Ni depan-depan ni, tuan-tuan. Kita kalau tak, orang Melayu ni kalau tak puas hati, seorang ni pakat senyap gitu ya. Tapi kalau main bongah ni, dia cakap depan-depan. Ya. Anak kepada Abu Jahal ni, tuan-tuan, dia tak suka kat Nabi, dia pergi cari kat Nabi, dia kata kesat depan Nabi, depan-depan. Lalu Nabi SAW mendoakan, ya, mendoakan, ya Allah ya Tuhan, matikan dia ni,
dengan singa, yakni dengan binatang buas. Dipendekkan cerita, dalam riwayat Ibnu Hisham, ketika pada anak Abu Jahal, dia berdagang daripada Mekah pergi ke Syam, dalam keadaan perjalanan tuan-tuan, dia nampak binatang buas sedang mengelilingi perjalanan dia. Kemudian dia baru teringat, weh, dulu Muhammad pernah doa dekat aku. Oh, baru dia teringat. Baru dia teringat bahawa doa Nabi itu mustajab. Walaupun dia tak beriman kepada Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sebelum Allah nak bagi satu hadiah yang besar, perjumpaan di antara bainal abd war rabb, berjumpa dengan hamba di antara hamba dan Tuhannya, Allah bagi ujian besar ke Nabi. Antara lain seumpama seperti ancaman membunuh yang pernah dibuat oleh Abu Jahal. Tuan, satu hari Abu Jahal, ketika mana Nabi sedang sujud di Masjidil Haram, Abu Jahal dia janji dengan kawan-kawan dia. Dia kata apa? Dia kata, esok kalau aku nampak Muhammad sujud lagi sekali, aku akan ambil ketui batu ni, pergi duduk dekat dia, aku akan baling dekat dia. Tuan-tuan, saya bukan reka cerita ni. Ini ada dalam riwayat yang sahih, disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Mubarakfuri. Dia janji dengan kawan-kawan dia, bila mana dia nampak esok Nabi SAW sedang sujud di Masjidil Haram, dia datang mendekati Nabi. Tuan-tuan, apabila dia nak baling dengan batu tersebut, tiba-tiba dia berpaling daripada tindakan itu. Kawan-kawan dia tanya, Abu Jahal, awak bersimpah dengan hang ni, dengan berubah ayak muka dan sebagainya. Abu Jahal kata apa? Kalaulah aku pergi dekat dengan Muhammad, nescaya aku akan dibahamkan dengan unta yang besar. Maknanya ini tentera-tentera Allah yang Allah menjaga Nabi SAW. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi diancam dengan bunuh. Kedua. Yang ketiga, kita tengok dalam sirah Ibnu Hisham, bagaimana peristiwa perjanjian pemboikotan selama 3 sanawat. 3 tahun Nabi diboikot bersama dengan adik-beradiknya. 3 tahun dah. Bukan 3 bulan, bukan 3 minggu. 3 tahun kena pulau tuan-tuan. Nak beli, orang tak jual ni. Nah, kita bagi salam, dia tak jawab salam. Buat muka ketat ni. Kan? Kita nak menikah, dia tak mau, dia tak terima. Pulau ni tuan-tuan. Sehingga kan tercatat dalam riwayat yang sahih, ketika mana peristiwa pemboikotan selama 3 tahun itu di perkampungan Bani Hashim, nak makan pun tak boleh. Nak cari makan, nak makan pun tak boleh ni tuan-tuan. Bahkan sebahagian mengatakan bahawa kalaulah mereka nak makan ni, terpaksa kena cari apa yang ada di sekitar rumah mereka saja. Apa yang ada pun kira balun makan, yang penting makan. Dia tak kira sedap, kita pilih yang mana sedap. Betul tak tuan-tuan? Kita pilih mana tempat yang viral, yang sedap, dengan lidah dan mulut kita. Pada waktu pemboikotan selama 3 tahun, mereka kira nak teruskan hidup ya. Sehingga kan ada beberapa Arab musyrik Mekah, di antaranya Hakim bin Hizam, yang dia cuba selunduk makanan dekat perkampungan Bani Sa'ad. Dia ni tuan-tuan, walaupun dia tak beriman dengan Nabi, tetapi hatinya tuan-tuan, dia tak bersetuju dengan perjanjian pemboikotan tersebut. Dia tak setuju. Sebab tu dalam sirah ni tuan-tuan, sirah ajak dekat kita, kalau orang kafir yang baik, yang hormat dengan kita, yang hormat Islam, kita kena hormat dia. Jangan buat kelakuan tak tentu Allah. Tentang dia ni bukan Islam, kita boleh, kita boleh buat apa? Buat lebih kurang dia. Jangan. Nabi SAW dalam Ghuzwatul Badar, Nabi pesan dekat sahabat, Nabi kata apa? Kalaulah kalian nampak kelipat beberapa tokoh-tokoh musyrikin Mekah, seumpama seperti Hakim bin Hizam, seumpama seperti Abu Al-Bakhtari, kalian jangan pergi bunuh dia. Pasal apa? Sebab beberapa nama ni tuan-tuan, mereka berjasa kepada keturunan Nabi SAW, walaupun mereka tidak beriman. Tapi Nabi nak ajak ke umat tuan-tuan, bila orang tolong kita, bila orang berjasa dengan kita, kita kena berterima kasih dengan orang itu. Ni Nabi ajak. Ya, Nabi ajak dekat umat ni, reti pandai berterima kasih, reti berkawan dengan orang. Dah tuan-tuan, ni Nabi ajak ni dalam peperangan Badar. Nabi ajak, nampak kelibat ni, jangan pergi bunuh dia.
sebab aku ingat dan aku terhutang budi dengan beberapa mereka ini. Mereka tak suka dengan perjanjian pemboikotan terhadap kaum aku. Ada nama-nama yang saya sebut tadi ni. Maka subhanallah disebut juga yang ketiga dan yang keempat, iaitu Amul Hazan, hari dengan penuh kesedihan, tahun kesedihan, sehingga kewafatan Abu Talib, bapa saudara Nabi yang banyak mendukung perjuangan Nabi SAW. Begitu juga tuan-tuan sekalian, dalam selang beberapa hari, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan beberapa hari sahaja, kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Khadijah ni tuan-tuan di antara wanita yang istimewa di mata Nabi SAW. Sehingga kan apabila Khadijah meninggal dunia, Nabi kelihatan sangat sedih. Kata ustaz, takkan Nabi pun sedih? Nabi pun sedih. Ana basyarum mithlukum yuha ilai. Aku diutuskan di kalangan bashar. Nabi ni tuan-tuan, Rasulullah ni diutuskan di kalangan manusia supaya kita boleh tiru Nabi. Ketika Nabi sedih, macam mana Nabi sedih? Macam mana Nabi bergembira? Bagaimana Nabi untuk contoh Nabi SAW ketika Nabi bergembira dan sebagainya. Tuan-tuan, ketika mana para sahabat tengok rupa parah, tengok perangai Nabi, tengok perasaan Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, kenapa yang sedih sangat ni? Kami pun kematian isteri juga. Sahabat beritahu kat Nabi. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW pernah menyatakan satu ungkapan, qad amanat bi idh kafara bin nas. Kata Nabi SAW, Khadijah, dia beriman dengan aku ketika banyak-banyak manusia yang mengingkari ucapan-ucapanku. Dia, Khadijah, bila mana aku kata benda ni tak betul, benda ni sesat, jangan duk sembah berhala, jangan duk bergaduh dengan jiran, kita mesti bersatu padu dan sebagainya, orang ni pakat dia kata, hang ni majnun, Muhammad ni gila, Muhammad ni reka sendiri, Al-Quran ni hang reka sendiri Muhammad. Khadijah lah, dialah yang mula-mula beriman dengan ucapan aku. Khadijah. Nah, wasaddaqani idh kadzabun nas. Ketika mana orang mendustakan ucapan aku, dialah yang membenarkan ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapanku. Nah, wa wasadni bima liha idh haramani nas. Ketika mana ya banyak manusia menuduhku, ya berdusta, dan dia memanfaatkan hartanya untukku ketika mana manusia memulaukan aku. Nabi beritahu, ni istimewanya Khadijah ni. Nah, harta yang dia ada, dia ni orang kaya tuan-tuan. Nah, produk yang dikeluarkan oleh Siti Khadijah tuan sangat berkualiti. Sehingga kan kita ingat ketika mana Nabi hantar Maisarah pergi bersama dengan Nabi untuk berniaga di Syam. Nah, Khadijah saja hantar Maisarah supaya hang tolong perhati Sa'ad Muhammad ni dia berniaga lagu mana. Ini cerita dalam kitab sirah. Khadijah saja hantar Maisarah, hang tolong perhati Sa'ad, hang tolong tengok Sa'ad macam mana Nabi berniaga, macam mana sikap amanahnya, bagaimana sifat jujur Muhammad. Tolong perhati Sa'ad. Bila mana Nabi berbalik tuan-tuan, hasil perniagaan dia dekat bumi Syam tu, bentangkan laporan kewangan keuntungan kepada Khadijah. Dia kata, Nabi kata apa? Khadijah kata apa? Keuntungan yang diusahakan oleh Muhammad dengan sebelum ni yang aku hantar wakil, yang ni lagi untung berbanding dengan sebelum ni. Maknanya apa? Sebelum ni mungkin dia keletong sikit, kan? Dia untung 70%, 20% pun masuk dalam poket dia, 50% dia bagi dekat Khadijah. Muhammad kalau untung 80%, 80% lah dia bentang laporan tersebut kepada Khadijah. Maka dipendekkan cerita, disebabkan keikhlasan, kejujuran dan amanah Nabi SAW itu, ya Khadijah mengawini Nabi SAW. Saya nak sebut bahawa pasal apa saya bermain benda-benda ni tuan-tuan. Sebelum nak cerita Isra Mi'raj tak masuk lagi ni. Cuma nak cerita bahawa sebelum Nabi Allah bagi hadiah kepada Nabi, Allah beri dulu ujian-ujian besar kepada Nabi SAW. Dan tuan-tuan ingat, ketika mana Nabi pergi ke Taif berjumpa dengan 3 orang tokoh pemimpin di kalangan pemimpin Taif, maka buang Nabi, baling ketibeti kat Nabi sampai berdarah, sehingga kan Nabi berlari berehat di sebuah pohon anggur, bertemu dengan Adas. Dialah memeluk Islam di tangan Nabi SAW
ketika Nabi mengungkapkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Mu'jam Al-Kabir oleh Al-Imam At-Tabrani, bahkan Khatib Al-Baghdadi dalam Jami' Al-Khala' Al-Rawi, dia mengungkapkan satu riwayat ketika mana saat Nabi bersusah payah, Nabi duka cita disebabkan orang buang Nabi. Nabi mengungkapkan satu doa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa wahani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbil mustad'afin wa anta rabbi. Doa ni panjang tuan-tuan. Nabi SAW ketika mana seluruh Nabi mengerahkan segala usaha, ikhtiar dan tenaganya untuk dakwah, untuk Islam, untuk kemenangan Islam, last sekali Nabi berdoa kepada Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi nak ajak dekat kita bahawa konsep tawakal yang sebenar dalam Islam, setelah mana kita berusaha bersungguh-sungguh, barulah kita bertawakal kepada Allah. Orang Islam jangan buat kerja sambil lewa. Ini pengajaran yang pertama yang Nabi nak ajak dalam peristiwa ini. Nak buat kerja, nak dapat satu kejayaan, mesti kena mengikuti undang-undang dunia. Ni anak-anak kita ni SPM. Ada di antara anak kita ni nak minum ayam Yasin. Ada nak minum, Ustaz, pen ni tolong buih Ustaz, supaya saya boleh jawab dengan baik. Ustaz tu kena tanya dia. Nak buih boleh. Ni satu ikhtiar, ni satu usaha. Nak kena tanya dia dulu, hang baca buku ke tak? Hang buat ada usaha undang-undang dunia, kalau buat benda ni berjaya. Cara membaca dengan betul, analisis satu soalan, bila buat jawapan, buat dengan terbaik. Yang inilah yang Nabi nak ajak dalam peristiwa ni. Usaha dulu, barulah bertawakal kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin, anta rabbil mustad'afin. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Ya, dan lindunglah diriku ya Allah. Nampak? Ini tawakal Nabi SAW ketika mana seluruh ikhtiar dan usaha setelah mana Nabi menyampaikan dakwah. Tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ini baru masuk tajuk. Ya Allah, pasang. Apa dalilnya? Dalam surah Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, malam ni mungkin kita tak kupas satu persatu Isra Mi'raj tu sebab dia cerita dia panjang lah, nak pergi satu-satu. Cuma suka untuk saya nak mengajak dalam perbincangan dan perbahasan kita pada kali ini untuk kita meneliti ayat Al-Quran, satu surah, satu ayat saja dalam dimensi yang lain. Nah, kita perhati elok-elok tuan-tuan, apa yang Allah SWT cuba nak sampaikan dalam ayat yang pertama dalam surah Isra dan Mi'raj ini. Dalam surah Isra dan Mi'raj, Allah mulakan Subhanalladzi. Tuan-tuan cuba perhati tengok. Tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan tengok surah Isra ayat yang pertama. Tuan-tuan, ayat yang pertama dalam surah Isra Mi'raj, Allah mulakan dengan perkataan Subhanalladzi, yang bermaksud Maha Suci Allah. Nah, maksudnya apa? Para ulama apabila mengkaji ayat ini, itu mengatakan bahawa kanat biidhafati ila annaha kanat fadlan 'aziman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahawa Allah nak memuliakan Nabi dengan menyebut nama Tuhan pada awal surah Isra. Tuan-tuan, faham tak tuan-tuan ni? Dalam Isra, Allah mula sebut nama dia dulu. Bila sebut nama dia tuan-tuan, ini bermaksud benda ni mulia, benda ni penting. Macam kita lah tuan-tuan. Nah, kita nak dapat kerja, contoh ni, kita pergi jumpa orang-orang yang ada pengaruh. Kan? Kita jumpa orang-orang dalam sebut sebagai muadalah. Kita jumpa orang-orang yang ada maknanya yang boleh beri sokongan dekat kita. Betul tak tuan-tuan? Kita pergi jumpa ni, tolong bagi sokongan kat aku sikit ni.
aku nak dapat kerja, nak interview ni, nak dapat kerja elok ni, tolong bagi sokongan. Dia pun bagi sokongan. Dia tengok cara kita buat kerja, dia tengok kita ni dengan kesungguhan, dengan komitmen, dengan buat kerja tak ala balai, dia pun sign bocor. Saya sokong dia ni untuk mendapat kerja. Tuan-tuan, hak sokong tu pun bukan jalan-jalan, bukan orang biasa. Kawan tengok tubuh juga, hak bagi sokongan ni pun orang hebat ni. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia ni ada somebody dalam peristiwa ini. Dalam sirah Isra' dan Mi'raj ini, Allah memulakan ini bermaksud bahawa Allah nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanalladzi asra. Apa maksud asra? Semua kita sudah tahu. Para ulama membahaskan yu'riful isra' bi annahu intiqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam lailan min al-baitil haram في المكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابة البراق. Isra bermaksud Allah memindahkan, Allah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam min Baitul Haram, di antara Masjidil Haram yang Makkah ila al-Masjidil Aqsa di Palestin. Tuan-tuan, itu maksud Isra. Para ulama seumpama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj bi Syarh Sahih Muslim, apabila dia mensyarahkan Nabi ketika berada diisrakan oleh Allah itu Isra macam mana? Para ulama membahaskan, tuan-tuan, Isra dengan cara hakiki walaysa al-majazi. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita abang kata, abang kat rumah kita semalam, abang mimpi duduk bercuti di Kuala Lumpur. Mimpi. Badan duduk dekat Lostang, badan duduk kat Kuala Lumpur. Tapi mimpi ya, tuan-tuan, duduk dekat Kuala Lumpur. Mimpi, badan tak pun. Isra, Allah menggerakkan hamba yang Nabi SAW secara hakiki, jasad dan juga roh. Duduk sikit berjalan. Kita kata, boleh percaya kau Ustaz, dulu mana ada kapal terbang? Tak. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni, tuan-tuan, para ulama kebirkan dalam satu dalil surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Isra Mi'raj ni, tuan-tuan, kita jangan duk tanya banyak. Kalau kita duk fikir guna akal rasional kita, pastinya kita tidak akan boleh menerima peristiwa ini. Kerana Isra Mi'raj ini ialah tanda kebesaran Allah SWT. Orang beriman bila dengar saya cerita ini, dia beriman kepada amantu billah. Dia beriman pada cerita ini. Jangan duk tanya banyak. Boleh ke nak jalan, tak ada kapal terbang, nak jalan lagu mana, nak unta pun tak sampai satu hari sampai ke Palestin. Tak, ini bukan mencapai dengan akal warak kita. Ini kita beriman dengan ayat dalam surah Isra ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah menggunakan perkataan bi'abdihi? Tuan-tuan, kita tengok hak ni ya, tuan-tuan. Bi'abdihi, pasal apa? Pasal apa Allah tak guna bi rasulihi? Allah memperjalankan rasulnya. Kenapa Allah menggunakan bi'abdihi? Ini membuktikan bahawa Nabi SAW adalah seorang hamba Allah yang Allah pilih. Nabi ini di kalangan manusia, dan Allah berikan satu tugasan, iaitu tugasan Rasul untuk memberikan penerangan dan juga menyelamatkan umat. Dan Nabi pernah pesan kepada umat dia, kalian jangan jadi macam golongan Yahudi dan Nasrani. Golongan Nasrani, mereka menjanjung Isa sehingga melebihi hadnya, sehingga mereka mentuhankan Isa alaihi salam. Nabi tak bagi kita buat perangai macam tu. Nak sanjung aku, nak puji aku, ada had dia. Ada had dia. Jangan melebihi had. Jangan samakan kedudukan Nabi SAW itu sama macam Tuhan. Jangan. Kerana ada firqah-firqah pada hari ini, tuan-tuan, dia punya cinta dekat Nabi. Cinta dengan Nabi itu tak salah.
Tapi ingat, cinta dengan Nabi itu ikut apa yang Nabi tunjuk dekat kita. Seperti mana Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sahih, yang Nabi ajar kepada Nabi dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Jami' Sahih Al-Bukhari, Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata, setiap di kalangan umat aku ini akan masuk dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Sahabat tanya, ada orang yang tak mau masuk syurga ke? Adakah orang yang tak mau masuk syurga? Nabi kata, la man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad abah. Siapa yang nak masuk syurga, siapa yang mentaatiku, ya, aku tunjuk jalan Islam sebagai cara hidup, dia akan masuk syurga. Makna dia mau syurga. Tapi wa man 'asani, siapa yang menderhakai aku tunjuk lagu lain, dia faham lagu lain. Aku kata lagu lain, dia pergi buat benda lain. Aku ajak benda lain, dia pergi ambil selain daripada Islam sebagai cara hidupnya. Faqad abah. Dialah yang tak mau masuk dalam syurga. Al-Imam Al-Qastalani, ya, dalam kitabnya Irsyadus Sari, bahkan Syekh Mullah Al-Qari dalam Miqa' Al-Mafatih, dia mengatakan pada jilid yang pertama, dia mengatakan bahawa orang yang enggan untuk masuk dalam syurga ini iaitu orang yang mengikut hawa nafsunya dan menyimpang dari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dalam Muwatta, dia pernah bagi tahu, ini hadis, dia pernah bagi tahu bahawa siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah lam tadillu abada, dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Maka dekat dunia ni tuan-tuan, dah macam-macam kepercayaan tu ada dekat dunia ni. Betul tak tuan-tuan? Nah, kepercayaan macam-macam tu ada. Kadang-kadang kita nampak macam betul, tapi batil. Dan ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Maksud Talbisul Iblis, iblis dan syaitan ni tuan-tuan, dia menggambarkan bahawa ajaran tu nampak macam benar, nampak macam sahih, tapi benda tu batil di sisi agama. Jadi kita nak tahu batil dan sahih ni lagu mana, kena tanya ulama yang mu'tabar, yang berada dalam disiplin ilmu. Sebab hari ni ramai ulama-ulama yang jadi-jadian, ramai ustaz-ustaz yang jadi-jadian, ramai para asatizah, dia hafal Quran sikit, dia hafal dalil hadis sikit, lalu orang panggil dia ustaz. Ingat, nah, siapa pun yang menyampaikan risalah Islam dengan benar, walaupun kita tak kenal dia. Tuan-tuan kenal tak saya? Pasal tuan-tuan tak kenal saya, kan? Siapa dia? Mat Ihsan ni main ceramah tang ni. Saya pun bukan asal ustaz, saya asal Sungai Petani. Tak kenal pun tuan-tuan, kenal pun seorang dua ya. Tapi apa yang saya sampai ini berasaskan benda-benda yang telah ditinggalkan Quran dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita akan berpegang teguh pada perkataan tersebut. Betul tak tuan-tuan? Walaupun kita tak kenal ustaz tu, walaupun kita tak kenal bangsa apa, tapi ucapan itu ucapan yang benar. Dia berada dalam ucapan yang benar, maka kita pegang sungguh-sungguh dia. Tapi kalau kita kenal dia ni siapa pun, dia somebody di hadapan kita, tapi dia cakap benda yang salah, nah, dia cakap benda yang tak betul, takkan kita nak membenarkan ungkapan tersebut. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, fayastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Islam ajar kat kita, orang Islam kena dengar bagi betul dan ambil benda yang tepat, berada dalam kebenaran benda-benda tersebut dalam hidupnya. Tuan-tuan sekalian, baik. Kemudian, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa Allah guna laila? Kenapa? Ini soalan yang kita nak kena tanya. Kenapa Allah memperjalankan hambanya Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Palestin pada waktu malam? Kenapa tak waktu siang? Betul tak? Try guna akal kita tengok fikir. Pasal apa? Kan lagi kalau siang tak timbullah banyak persoalan, orang nampak Nabi duduk di Palestin. Kan? Tapi pasal apa waktu malam? Ini para ulama tafsir mengatakan bahawa ini tanda bahawa malam adalah waktu yang penting bagi orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang saleh pada waktu malam dia tidak akan lalai pada waktu tersebut. Dan ini dirakamkan di dalam Al-Quran.
bagaimana sifat ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, sifat kekasih Allah, sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Dalam surah Al-Furqan, ya Allah sebut, ya walladhi, apa dia? Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Surah Al-Furqan ayat 64. Kita ingat ni, ini ciri-ciri ibadur rahman, kekasih Allah. Allah sayang kat dia. Apa ciri-cirinya? Ni dalam surah Furqan. Antara ciri-cirinya apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam harinya dengan bersujud kepada Allah dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Nah, surah Al-Furqan ayat 65. Dan orang-orang ini berkata, dia orang-orang saleh, dia tidak akan meninggalkan malam begitu saja. Dia akan pastikan malam-malamnya terisi dengan qiyamul lail, dengan bangun malam munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak bangkit pukul 3 pagi, tapi dia spend masa sebelum subuh, dia simpan masa dalam 2-3 minit ataupun 10 ke 15 minit, dia simpan untuk solat raka'atain, solat 2 rakaat, sujud dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ibadur rahman, dan mereka ini berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah jauhkan azab neraka jahannam daripada kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal yang dicipta oleh Allah SWT. Maknanya apa? Orang yang ada ibadur rahman, dia takut nak masuk dalam neraka. Nah, dia berdoa merintih kepada Allah, pelihara diri dia, keturunannya, zuriat dia daripada diumpan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Tuan-tuan cuba perhati elok. Pasal apa Allah guna perkataan masjid, min masjid ila al masjid? Ya, pasal apa Allah tak sebut minal Makkah ila Palestin? Kan lagi senang. Betul tak tuan-tuan? Kan lebih mudah, tak perlu orang nak persoalkan. Ataupun minal Makkah ila Syam. Dulu perkataan Palestin tidak timbul lagi. Ya, Syam itu adalah satu ungkapan yang lama. Al-Imam At-Tabari dalam tarikh At-Tabari mengungkapkan bahawa perkataan Syam itu dia bermula daripada anak Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Sam bin Nuh. Ya, ini sebagai riwayat. Jangan nak kata, betul ikut riwayat. Dan ini sebahagian min ba'dal qil, sebagai riwayat sirah mengatakan begitu. Nama Syam itu dipetik daripada nama anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Maka awal Allah tak sebut minal Makkah ila Syam, kan lagi mudah. Tapi sengaja Allah nak sebut bahawa minal masjid ila masjid. Kenapa? Al-Quran nak ajak kepada kita bahawa dalam surah Isra dan Mi'raj ini nak beritahu bahawa betapa pentingnya nilai institusi masjid ini kepada umat Islam. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, sesungguhnya orang yang benar-benar memakmurkan rumah Allah, iaitu mereka yang beriman kepada Allah. Ya, para ulama tafsir seperti Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi apabila menafsirkan innama ya'muru masajid Allah. Ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid ini terbahagi kepada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama iaitu mencantikkan fasiliti sesebuah masjid tersebut. Nah, kita tengok nak aircon tak ada, ejekan masjid pun buat satu pelancaran. InsyaAllah kita akan buat satu bajet untuk nak buh aircon kat masjid kita ni. Kita nak tukar kapet baru, biar kalau sujud tu biar tenggelam bateri tu. Kan kita nak buh cat baru, dah bagi elok masjid kita ni. Bila orang salat, bila orang baca Quran, bila orang menuntut ilmu di sini, orang selesa apabila duduk dalam masjid ni. Itu para ulama kata di antara makna memakmurkan masjid.
Biar nampak syiar Islam tu. Jangan dia kata duk serebeh ya. Bila nampak masjid, serebeh. Ya, masuk dalam tandas masjid, kotor, tidak bersih dan sebagainya. Kita tidak mau. Ya, maknanya yang pertama, mestilah cantik, nampak hebat tu masjid tu. Dan yang kedua kata Qaradawi hafizallahu taala mengatakan bahawa memakmurkan masjid juga menghidupkan syiar-syiar Islam, seumpama seperti mewujudkan atau menggerakkan aktiviti ilmu, menggerakkan amal ibadat di dalam masjid supaya dihidupkan nilai-nilai Islam dalamnya. Ada orang tuan sekalian, dia berbangga-bangga dengan masjid kampung dia. Bangga ya. Tuan, tapi kering dengan majlis ilmu, kontang dengan majlis ilmu. Buat apa? Ya, biar kita memahami ya kefahaman innama ya'muru masajidallah itu. Saya nak sebut bahawa betapa pentingnya ya institusi masjid ini untuk Islam. Dan masjid ini bukan untuk kelompok dan kumpulan-kumpulan tertentu. Masjid ini hak milik ummah. Ingat ini. Masjid hak milik ummah. Walaupun kita berbeza latar belakang, berbeza cara fikir kita di luar masjid, masuk dalam masjid, masjid adalah hak milik ummah. Ya, sujud kita sama macam sujud orang lain. Walaupun sebelah kita tu bencin pengetua cemerlang. Contohnya, walaupun yang sujud sebelah kita tuan-tuan bekas CEO sebuah syarikat yang memiliki jutawan aset. Tapi kalau hang masuk masjid, kita sujud dengan Tuhan yang sama, kita sujud dengan tempat sujud yang sama. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian ya allazi barakna haulahu, yaitu Allah yaitu kami memberkati kehidupan sekelilingnya ya agar hamba-hamba dapat melihat kebesaran-kebesaran kami. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah ni maksudnya apa tuan-tuan? Kata ulama, ziyadatul khair. Walaupun benda tu sedikit, tapi ia bertambah walaupun benda tu sedikit. Kata Profesor Dr. Hamka apabila dia menyebut tentang erti kebahagiaan, orang yang bahagia ni tuan-tuan itu orang yang ada sifat qanaah. Qanaah ni apa tuan-tuan? Walaupun sedikit, tapi dia rasa cukup dengan apa yang Allah bagi dekat dia. Orang yang tak ada sifat qanaah tuan-tuan, walaupun rumah besar, walaupun bank berjuta dalam bank dia, dalam kesimpanannya, tapi dalam hati dia sentiasa tak cukup, sentiasa tak puas hati. Pasal apa? Tidak bahagia dan tidak ada ketenangan kerana kejar satu benda yang tak tahu dalam hidup dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu dalam ayat Isra dan Mi'raj ini ya Allah nak bagi tahu kepada umat, nak bagi tahu kepada hamba-hambanya bahawa Allah memberikan keberkatan di Mekah dan di bumi Palestin itu. Ya, tuan-tuan ingat dalam Sirah Ar-Rahiqul Maktum Mubarak Furi, ya, orang Mekah ni tuan-tuan tak ada seorang pun duduk tahu sebelum ni. Tak ada siapa tuan-tuan. Ada sebagian riwayat mengatakan bahawa ada satu kumpulan daripada generasi yang ketiga daripada kabilah sebuah kabilah di Yaman namanya Al-Jurhum. Dia pernah minta izin kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk mendiami dan duduk di situ di Mekah. Yang sebelumnya Mekah tak ada apa. Mekah kontang, tak ada kehidupan di situ. Maka bermula dengan tiga beranak ni, Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di atas keberkatan hidup mereka. Ya, Allah berikan air Zam-Zam dan adalah sedikit demi sedikit kehidupan demi kehidupan Allah bina di situ. Dan sampai hari ini tuan-tuan, tanya pilih bangsa apa yang tak ada dekat Mekah, semua ada. Dan hari ini di bumi Palestin, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa Palestin adalah bumi umat Islam. Palestin dan Masjidil Aqsa itu hendaklah ada kaitan dalam jiwa-jiwa umat Islam. Jangan kita asingkan, walaupun orang Palestin rakyat mereka di sana, kita di Kedah di sini hidup dengan aman damai. Kita boleh baca Quran dengan aman damai. Kita boleh melaksanakan syiar Islam dengan aman damai. Tapi di sana tuan-tuan diuji dengan ancaman Zionis dan Yahudi. Qaradawi mengatakan bahawa, bahkan ulama-ulama kita mengatakan bahawa
apabila membincang isu Palestin, membincang isu Masjid Al-Aqsa, umat-umat Islam mesti ada sensitiviti, mesti ada nilai kesian dan juga cuba untuk membantu sebaik-baiknya kepada rakyat Palestin dan umat Islam secara khususnya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, linuriyahu min ayatina, supaya Allah nak memberikan kepada umatnya supaya ini kebesaran Allah. Allah boleh buat walaupun kalau ikut akal kita tak boleh tercapai dengan akal kita. Dan kita tahu bagaimana dalam sirah Isra dan Mi'raj ini satu ibadat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada umatnya. Peristiwa salat yang Nabi naik sehingga bertemu dengan langit yang pertama, langit yang kedua, bertemu Nabi Adam alaihissalam, bertemu dengan Yahya dan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya, sehingga akan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ahlan wa sahlan ya Nabi Salih wa ibnu Salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh, dan selamat datang wahai anakku yang saleh. Pasal apa dia kata anakku yang saleh? Sebab Nabi SAW dia punya jalur sanadnya tuan-tuan, dia punya jalur keturunannya sama dengan, kena dengan Nabi Ibrahim AS. Sebagai riwayat mengatakan bahawa muka Nabi Ibrahim nak sama macam muka Nabi Muhammad SAW, seirah, nak serupa, bukan sama, nak serupa. Ya, maka dipendekkan cerita, Allah berikan satu tanggungjawab, satu ibadat, iaitu ibadat solat kepada Nabi SAW dan kepada umatnya. Saya nak sebut sikit tuan-tuan pasal solat ni tuan-tuan. Solat ni adalah salah satu daripada tanda cintanya seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, ini tanda cinta. Tuan-tuan sekalian, maknanya apa tuan-tuan? Macam kita, anak-anak kita ni nak apa ni, duk ulun jawab periksa kan. Ni periksa penting ni. Dan kita ada nampak amboi abang hang ni malasnya baca buku. Kita habaq ke dia, abang ingat ni, kalau abang dapat straight A, ayah bagi dekat abang handset yang paling canggih, smartphone yang paling canggih sekali dekat abang. Tu dia tuan-tuan, dia punya bulu dia tu tuan-tuan, hui, dahsyat tu. Sebab apa? Tu nak dapat smartphone tu, smartphone yang paling canggih, 1000 pun tak apa, abah boleh berikan. Tapi hang pergi dapat dulu straight A dan sebagainya. Tu ayah tu pun bagi win-win situation. Tak apalah ayah bagi, ayah rugi sikit tak apa, yang penting hang berjaya dalam keputusan periksa hang. Apa dia tu? Maknanya apa tuan-tuan? Handset tu antara hubungan, maknanya tuan-tuan sekalian, satu analogi perumpamaan ya yang kita nak kaitkan dengan solat. Solat tanda cinta dan tanda sayangnya di antara hamba dan Tuhannya adalah solat. Sebab tu dalam satu hadis, walaupun hadis ni tuan-tuan sekalian ya dipertikaikan dari sudut sanadnya, tetapi ada syawahid dan mutaba'ah. Maknanya ada riwayat-riwayat lain yang menyokong hadis tersebut. Dengan Nabi SAW, as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salah fala dina lahu was-salatu imaduddin. Dan Nabi SAW, salat pada waktunya, barang siapa yang meninggalkan salat maka tiadalah agama baginya, dan salat itu adalah tiang bagi agama. Tuan-tuan, orang yang tak semayang ni tuan-tuan, macam dia tak bentuk agama dia. Ada orang semayang ni tuan-tuan, on off. Subuh tak semayang, lohor tak semayang, asyak tak semayang, maghrib dia semayang sebab dia larat, baru lepas makan nasi. Terlarat lah, tak apa semayang. Semayang pula maghrib, isyak tak semayang pula. Pasal apa? Duk tengok sinetron. Duk layan drama sampai tak semayang. Ada orang macam tu, on off solat dia. Sehingga kan dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Fiqhul Manhaji yang disusun oleh Profesor Mustafa Bugha hafizallah, dia ada bahas khusus tentang hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja dan hukum orang yang meninggalkan salat dengan ingkar. Ni dua kelompok manusia ni tak sama tuan-tuan. Ada orang tak sembahyang sebab malah. Bukan dia tak beriman tentang ayat-ayat solat, bukan tak beriman, dia beriman. Orang tak awak tak sembahyang, amboi malah lah, malah. Ya, kerja banyak, dia tak mau sembahyang. Hak ni dalam mazhab Syafi'i, bahkan dibincang dalam fiqh tuan-tuan sekalian, ada hukum khas untuk orang lagu ni.
Satu lagi kumpulan, dia tak semayang sebab dia ingkar terhadap solat. Dia kata, apa semayang ni? Mana ada semayang dalam agama? Pandai-pandai. Dia kata tak ada semayang. Tak ada syariat, tak ada semayang. Tuan, ada satu ajaran, kalau tak salah saya, yang disusun oleh Dr. Harun. Ya, dia membuat kajian tentang golongan yang sufi, yang ekstrim, yang hulu. Sehingga kan mengatakan bahawa solat ni, dia kata apa, tak ada. Solat ni pasal apa? Sebab maqasid dan tujuan solat ni adalah untuk ingat Allah. La ni, kami ingat Allah sepanjang masa. Kami tak semayang tunggal langgang macam apa tu. Dia kata lagu tu. Kalau ikut yang kita cara tak ada ilmu, duk tengok-tengok cara-cara bodoh-bodoh kita ni, kita kata boleh percaya juga tu. Sebab tujuan semayang nak ingat Allah. Hak dia kata dia ingat keseluruhan hidup dia. Bangkit pagi dia ingat Allah, nak makan ingat Allah. Buat apa nak semayang lagi? Buat apa nak kena sujud? Buat apa nak kena bangun qiyam? Buat apa nak bersusah payah? Lah tak semayang. Ada kan? Ada tuan-tuan pemikiran macam tu. Saya habaq macam ni tuan-tuan. Saya kata ada firqah, kumpulan-kumpulan yang hulu dalam sufi ini. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu orang yang bertasawuf, orang yang cuba untuk mendalami ilmu tazkiyatun nufus, pembersihan hati dan jiwa, ingat, perlu kaitkan dengan ilmu syariat, perlu kaitkan dengan ilmu akidah yang sahih. Nah, inna ad-dinun nasiha walillahi walikitabihi walirasulihi wali'aimmatil muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan bahawa agama ini nasihat menasihati. Nasihat kepada Allah. Maksud nasihat kepada Allah itu adalah mereka membersihkan segala kesyirikan yang ada dalam kepercayaan mereka. Ya, wali rasulihi, nasihat kepada Rasul. Nasihat kepada Rasul itu para ulama hadis mengatakan bahawa ikut ihya'us sunnah, ikut apa yang Nabi ajar. Nabi solat, Nabi pun qiyamul lail sampai bengkak kaki Nabi. Pasal apa tak ikut Nabi? Pasal apa tak ikut syariat Nabi? Yang ni yang disebut bahawa perlu dikaitkan dengan ilmu tasawuf dan tazkiyatun nufus, dengan syariat, dengan akidah yang sahih, supaya apabila kita bentang di hadapan Allah, ya, dengan amalan yang diterima dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, jam sudah tepat pukul 9 dan bermaksud dah lewat sangat dah kuliah kita pada malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, walaupun saya tak kupas secara keseluruhan cerita Isra dan Mi'raj, tetapi suka saya untuk melihat kepada dimensi yang lain, iaitu kita tengok bagaimana tuan-tuan sekalian ayat surah Isra ayat yang pertama itu, bagaimana betapa cantiknya ataupun i'jaz al-lughawi, ya, i'jaz mu'jizat dari sudut bahasa yang disebut dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Isra ayat yang pertama, membincangkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini. Peristiwa agung, peristiwa iaitu hadiah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-Nya. Tuan-tuan sekalian, saya sertakan itu dulu perkongsian kuliah kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.